Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah pada malam ini bertemu kita sekali lagi untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan nama surah, dan kita juga ingin mengetahui tentang apakah tema di sebalik surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga pengisian pada malam ini diberkati oleh Allah daripada permulaan sehinggalah kepada penghujung pengisian ilmu kita pada malam ni. Seterusnya Allah Ta'ala melapangkan dada kita, kita dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hanya akan membicarakan tentang satu surah sahaja. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincang dua surah. Tapi malam ni kita bincang satu surah sahaja. Jadi maknanya pengisian kita tidaklah terlalu lama. Paling lama pun 1 jam. Tapi kita cuba untuk meringkaskan perbincangan kita pada malam ini. Surah yang kita maksudkan pada malam ini adalah surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat, kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, siapa yang membuka mushaf, dia ada Quran terjemahan, tuan-tuan akan dapati surah Adz-Dzariyat ini adalah merupakan surah yang ke-51. Surah yang ke-51 dalam susunan Al-Quranul Karim, yang mana surah Dzariyat ini berada pada juzuk yang ke-26. Jika tuan-tuan ingin merujuk muka suratul Dzariyat di dalam Al-Quran, ia berada pada muka surat 520 sehingga muka surat 523. Itulah suratul Dzariyat. Yang mana suratul Dzariyat ini adalah surah yang mengandungi 60 ayat. Suratul Dzariyat merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Ataupun dengan istilah yang digunakan, suratul Dzariyat adalah surah Makkiyah. Apabila ia berada pada surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah, ini bermakna kandungan ayat dalam suratul Dzariyat ini membicarakan tentang perkara iman, membicarakan tentang perkara akidah. Kenapa?
kita boleh katakan seperti itu kerana surah Az-Zariyat dia adalah surah Makkiyah. Okay. Apabila surah itu turun sebelum hijrah, memang fungsi surah-surah yang turun sebelum hijrah adalah untuk mengukuhkan, memantapkan, membetulkan kepercayaan yang kita sebut tentang iman, tentang bab akidah. Itulah kita panggil apa? Ciri-ciri surah-surah yang turun sebelum hijrah. Okay. Surah Az-Zariyat, kita dah tahu dia ada kaitan dengan uh, uh, dari sudut bab iman, tapi iman yang mana satu? Kita telah sebut sebelum ini, atau tuan-tuan dan puan biasa mendengar, kalau surah-surah Makkiyah, dia akan memberikan tumpuan kepada 3 rukun iman. Rukun iman yang pertama berkaitan dengan ilahiyat, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, kalau dia surah Makkiyah, dia mesti membicarakan tentang kerasulan. Cerita tentang rasul-rasul. Maka rasul yang paling utama sekali tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, Al-Quran akan memberikan tumpuan tentang hari kiamat. Hari manusia akan hidup semula selepas mati. Hari yang manusia akan diberikan balasan baik dan balasan buruk. Itulah ciri-ciri kandungan ayat dalam surah Makkiyah. Walaupun kita tak masuk 60 ayat pada malam ni, kita tak belajar ayat by ayat, tapi tuan-tuan tahu kategori surah tu tuan-tuan dah dapat sedikit sebanyak gambaran awal. Tetapi untuk lebih mendalami, maka kita boleh melihat kepada nama surah. Jadi surah ini adalah Ad-Dhariyatu. Ad-Dhariyat, kalau kita lihat kepada Quran terjemahan, diterjemahkan Ad-Dhariyat adalah yang menerbangkan. Yang menerbangkan. Okey. Saya letakkan perkataan angin dalam kurungan kerana kita nak sebenarnya Az-Zariyat yang menerbangkan. Okey, di sini Az-Zariyat ni sebenarnya ia adalah ciri, dia adalah sifat kepada sesuatu yang sifat sesuatu itu dia menerbangkan. Okey. Tapi apakah yang menerbangkan itu? Maka kita dapat dah jawapan, sebenarnya ia adalah angin. Jadi Az-Zariyat ini adalah angin yang sifatnya, fungsinya menerbangkan. Okey, itu Az-Zariyat. Apa kaitan angin yang menerbangkan dengan surah berkaitan dengan iman? Itu satu, itu pertanyaan yang boleh kita lontarkan, yang boleh kita tanya, apa kaitan angin yang menerbangkan dengan surah yang nak memantapkan iman, nak membetulkan akidah? Apa perkaitan dia? Okey, tentu ada kaitan kerana ini adalah Al-Quran. Jadi kita belajar surah ini, kita belajar pada nama surah, insya-Allah kita akan dapat mengetahui, oh selama ini kita duk baca surah Az-Zariyat kan. Pertama, kadang-kadang kita memang kadang-kadang dah memang tak ambil tahu pun tentang nama surah tu apa. Sebab fungsi kita nak baca Quran, nak dapat pahala baca. Kan? Kadang-kadang apabila kita tanya apa makna surah Az-Zariyat, apa isi kandungan surah Az-Zariyat, kat situ kita dah terkebil-kebil untuk kita menjawab. Sebab apa? Sebab sebelum ini
Kita mungkin hanya menumpukan jadikan Quran ini untuk dibaca dapat pahala saja. Tetapi Alhamdulillah, rahmat Allah, rahmat adik PKP ni dapat belajar kelas online, dapat banyak belajar. Kan kita dapat mengenali Al-Quran, dapat faham lagi Al-Quran. Satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kita tinggalkan persoalan tentang apakah perkaitan angin yang menerbangkan tentang isu akidah, isu tentang rukun iman. InsyaAllah kita akan dapat maklumat tu sebentar lagi, insyaAllah. Okey. Sekarang kita ingin mendapatkan jawapan. Apakah justifikasi di sebalik surah itu dipilih sebagai Az-Zariyat? Kenapa diambil nama Az-Zariyat? Okey. Kalau kita merujuk dalam kitab Asma'u Suwaril Quran. Okey. Kitab ni sebenar-benarnya kalau minggu-minggu sebelum ini saya menyebutkan pengarangnya nama lain. Tapi sebenar-benarnya kitab yang tentang nama-nama surah-surah Al-Quran yang saya paparkan ni sebenarnya ia ditulis sebenarnya oleh Dr. Munirah Muhammad Nasir. Jadi saya minta maaf atas kesilapan menyebutkan pengarang kitab ini. Hari ini Allah telah beri satu rahmat kepada saya dapat membetulkan yang sebelum ni saya disebut nama Profesor Dr. Fahad kan. Sebenarnya kalau sebelum ni saya kena betulkan. Okey, kalau kita tahu kita salah, kita memang kena betulkan. So jangan malu-malu nak membetulkan akan kesalahan kita. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini pada minggu lepas. Kita tunjuk contoh kan. Contoh yang minggu lepas yang saya sebut. Okey, tidak. Tetapi tengok tak ini yang surah Qaf kan. Pada minggu lepas saya selalu sebut kitab ni dikarang oleh Profesor Dr. Fahad bin Abdul Rahman bin Sulaiman Ar-Rumi. Sebenar-benarnya tidak. Saya tersilap melihat pada kandungan kitab tu. Hari ni kemas-kemas sikit library ni. Saya duduk balik susun. Saya tengok tersilap. Rupa-rupanya Profesor Dr. Fahad ni, dia ni sebenarnya bukan pengarang kitab ni. Tetapi dia adalah pemberi ataupun pemberi kata pengantar. Pemberi kata pengantar kepada kitab ini sebenarnya. Sebenarnya kitab tentang Asma'u Suwaril Quran bukan Dr. Fahad ni yang tulis sebenarnya. Sebenar-benarnya ia ditulis oleh seorang perempuan alimah. Namanya adalah Dr. Munirah. Jadi kita kena betulkan. Okey. Jadi saya minta maaf dari sudut kesilapan saya dari sudut menukilkan maklumat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan mengetahui mana-mana dalam isi ucapan saya, penyampaian saya yang saya tersalah, boleh bagi tahu. Jangan malu-malu, jangan bimbang. Okey, kita sama-sama belajar. Okey. Jadi kita sama-sama belajar. Okey. Dalam kitab ni Dr. Munirah beliau memberikan justifikasi kenapa surah tu diambil nama Az-Zariyat. Maka beliau mengatakan kerana terdapat sumpah dengan angin yang menerbangkan di permulaan surah. Maknanya kata Dr. Munirah, sebab dia kita Arab. Dia kata sebab ni. Sebab
kalau kita tengok ayat pertama, okey, kan di ayat pertama. Okey, ayat pertama ada perkataan wadhariyat. Dia jadi ayat pertama. Itu dia panggil permulaan. Okey. Permulaan ayat ni ada perkataan wadhariyat. Ada perkataan zariyat kan dekat sini kan? Tapi Allah gunakan zariyat ini sebagai sumpah. Sebab tu dia ada huruf waw. Wadhariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhariyati dharwa. Wadhariyat tu, wa tu adalah sumpah. Lepas tu diterjemah sebagai demi. Demi. Demi ni adalah sumpah. Okey, ayat pertama ada perkataan wadhariyat. Okey, sebab itu kata Dr. Munirah, beliau mengatakan, Dr. Munirah, beliau mengatakan hafizullah ta'ala alaiha, yang mengatakan bahawa kerana apa surah tu dinamakan Adz-Dzariyat? Kerana pada awal-awal surah ini dimulakan dengan Allah bersumpah dengan angin yang menerbangkan. Sebab itu dia jadi sebab kenapa dipilih dengan nama surah Adz-Dzariyat itu. Okey, tapi ada lagi penerangannya. Okey. Adz-Dzariyat ni, kalau ini tidak, penerangan ni perlu saya terangkan. Saya kena ambil maklumat dulu, lagi saya akan terangkan apa ulatan Dr. Ali Hassan. Okey, kita terus pergi kepada di manakah ayat yang menyebut perkataan Adz-Dzariyat. Sebab surah-surah dalam Quran, dia akan ada ayat yang berkaitan dengan nama surah, kecuali surah Al-Ikhlas lah. Okey. Jadi kita jumpa pada ayat yang pertama perkataan wadz-dzariyati dzarwa. Okey, ada nama surah tu suratul Zariyat, rupa-rupanya dia ada pada ayat yang pertama Allah jadikan ia sebagai sumpah. Okey. Jadi untuk faham ayat kenapa Allah memilih nama itu Adz-Dzariyat, apakah mesej di sebalik nama surah tersebut, maka kita pada malam ni kita kena ambil bukan sahaja ayat yang pertama. Kita kena baca ayat pertama sehinggalah ayat nombor 6. Okey, untuk kita mengetahui apakah sebenarnya perkaitan nama angin yang menerbangkan, kaitan dia isu akidah, kaitannya dengan isu iman, dan di sebalik angin tu, kenapa Allah pilih angin? Kenapa tak pilih hujan ke? Kenapa tak pilih nama-nama lain? Kenapa tak pilih dengan langit ke? Kenapa pilih tentang angin? Okey, mesti ada sebab dia. Jadi kita malam ni sebab tu fungsi kita belajar, kita nak gali lagi, nak cari lagi maklumat tersebut. Okey, jadi untuk faham dia, kita kena ambil dulu maklumat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lepas tu nanti kita akan ambil beberapa ayat-ayat lain dalam suratul Zariyat. Okey. Jadi di sini kalau kita baca terjemahan, memang kita akan jumpa terjemahan diterjemahkan wadz-dzariyati dzarwa. Okey, ada 2 kali pengulangan kalimah dzariyat kan? Dia dzariyat, lepas tu jumpa lagi dzarwa. Kan wadz-dzariyat dengan dzarwa. Okey, 2 kali diulang. Wadz-dzariyat jumpa dah dzaraya, wadz-dzariyah jumpa pula sekali lagi dzarwa. Okey, dia macam idza zulzilatil ardi zalaha. Jadi kita baca surah Zalzalah kan? Jumpa 2 kali ulang. Zulzilat zalaha. Zariyat zarwa. Okey. Jadi wadz-dzariyati dzarwa. Okey. Allah bersumpah demi. Demi dzariyat dzarwa tu apa? Maksudnya yang menerbangkan. Dengan menerbangkan sekuat-kuatnya. Sebab tu
kita tambah perkataan menerbangkan sekuat-kuatnya sebab ada zarwa dekat sini. Diulang sekali lagi, wadzariyati zarwa. Wadzariyat ni yang menerbangkan. Tapi cara dia menerbangkan tu menggunakan menerbangkan dengan sekuat-kuatnya terbang dia. Tapi yang menerbangkan tu apa? Maka sebenarnya itu adalah angin. Kita nampak angin ni macam biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya angin, dia boleh menggerakkan. Dia boleh menerbangkan sesuatu. Jadi dekat ayat pertama ni, sebenarnya dia adalah angin. Kita tahulah angin. Tapi kita baca terjemahan dia angin. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana terjemahan Quran yang ada di tangan kita, dia merujuk kepada angin. Siapa kata yang terbangkan itu adalah angin? Yang merujuk adalah angin. Jadi kita akan sebutkan pendalilannya. Dari mana disebutkan adalah angin. Ada tak siapa-siapa di sini yang mengikuti pengisian ini yang dalam Quran terjemahan dia terjemahkan lain? Maksudnya ayat 1 ni bukan angin. Ada tak? Ada tak sesiapa yang dia dalam Quran terjemahan dia bukan angin, tapi dia benda lain yang menerbangkan? Ada? Tak ada kan? Kalau diam tu maksudnya tak ada lah tu. Okey. Kemudian kita lanjutkan pula. Allah menyebutkan perkara kedua. Falhamilat. Hamilat ni dia macam hamil kan? Kita sebut orang yang hamil. Sebenarnya Quran sebut hamil. Falhamilat. Tapi takkan kita nak terjemah dan yang menghamilkan. Tapi kalau orang hamil, mesti dia bawa beban berat dalam perut dia. Betul tak? Sebenarnya benda sama juga sebenarnya. Falhamilat. Dia sebenarnya dan yang menghamilkan. Yang membawa sesuatu wikra. Benda yang berat. Jadi dekat sini sebenarnya yang kedua ni, ayat kedua ni sebenarnya yang menghamilkan. Apa? Sebenarnya ia merujuk kepada awan. Yang dekat dalam awan tu, di awan tu ada air. Air apa? Air hujan. Tu kalau orang hamil, ada apa dalam perut dia? Ada anak, berat nak bawa anak ni kan ke hulu, ke hilir 9 bulan. Contoh. Maka awan-awan ini juga dia membawa benda yang bebanan. Bebanan tu adalah hujan, iaitu air hujan. Jadi ayat 2 ni sebenarnya merujuk kepada awan yang mengandungi air hujan. Okey. Yang ketiga, Allah kata faljariyati yusra. Dan kalau saya letak dalam kurungan ni sebenarnya dalam ni dia tak sebut kapal-kapal. Sebenarnya dia sebut dan yang berlayar dengan mudah. Dan yang berlayar dengan mudah. Yang berlayar dengan mudah, yusra ni mudah sangat. Apa yang berlayar tu? Tentulah dia kapal faljariyat. Okey. Kapal yang berlayar dengan mudah. Yang keempat, Allah bersumpah dengan falmuqassimati amra. Dan yang membahagikan urusan, yang membahagi-bahagikan. Bukan bahagian-bahagian ni. Membahagi-bahagikan urusan. Amra, urusan. Muqassimati, yang menjalankan, yang membahagi-bahagikan urusan. Siapa yang membahagi-bahagikan urusan? Di sini merujuk kepada malaikat. So sebenarnya dalam ayat ini dia ada 4 sumpah sebenarnya. Allah bersumpah dengan angin, yang sifat di sini Allah tak sebut angin, tapi Allah sebut sifat kepada angin tu. Sifat kepada angin tu menerbangkan. Okey. Jelas Okey. Untuk kita kukuhkan, betul ke Ustaz terjemahan dia macam ni? Okey, kita kata betul sebab kita rujuk Quran terjemahan.
Sebenarnya Quran terjemahan ni sebenarnya di Malaysia ni wallahu taala alam, setakat ni saya tahu kita tidak ada panel yang menyemak terjemahan-terjemahan Quran, tidak ada. Kalau panel jawatan kuasa yang menyemak ayat Quran tu ada. Kementerian Dalam Negeri memang fungsinya menyemak ayat-ayat Quran tu sebab dia kena lesen dia. Tapi terjemahan ni macam-macam kita jumpa terjemahan dia. Tapi setakat ni dalam pimpinan Rahman tu betul lah. Setakat ni kita jumpa Quran terjemahan ni, setakat ni alhamdulillah dia betul lah. Tapi untuk mengukuhkan lagi, betul ke ayat 1 tu maksud angin, ayat 2 tu maksud awan, ayat 3 tu maksud kapal-kapal dan ayat 4 tu adalah malaikat. Okey. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, kita berpandukan kepada ulasan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, walaupun saya tahu kita yang belajar ni kadang-kadang kita memang ambil penuh jawapan tu daripada guru yang membimbing kita. Tapi saya tak naklah tuan-tuan dan puan hanya terima bulat-bulat saja daripada saya. Tetapi saya ingin membantu tuan-tuan dan puan tentang bagaimana ayat tu ditafsirkan seperti itu. Okey, saya tunjukkan pada tuan-puan satu contoh saja. Kita bukan nak belajar kelas tafsir macam mana cara nak tafsir ayat. Okey, tetapi sedikit sebanyak saya nak terangkan kepada tuan-tuan, betul ke ayat 1, 2, 3, 4 tadi seperti kita sebutkan? Okey, sebenar-benarnya memang betul. Ia berdasarkan kepada ulasan tafsiran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, riwayat Sayyidina Ali ni tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Tabari, boleh dapat riwayat ini dalam tafsir Ibnu Kathir. Okey, hadis Nabi tak ada terangkan. Jadi kalau Nabi tak terangkan ayat ni, siapa lagi orang yang paling faham ayat ni? Maka kalau tak ada hadis Nabi, maka dia akan turun kepada peringkat tentu para sahabat yang lebih tahu. Sebab sahabat berguru dengan Nabi. Itu jalan ataupun disiplin untuk kita faham ayat. Kalau ada hadis Nabi, selesailah. Kan? Kita akan guna hadis Nabi saja untuk mentafsirkan ayat tadi, apa makna wadhariyat tadi, itu semua senang. Tapi hadis Nabi tidak menyebutkan. Maka kita bergantung penuh kepada tafsiran sahabat Nabi. Yang Ibnu Kathir, yang Al-Tabari itu sebenarnya itu ulama-ulama yang datang maksudnya mereka pun menukilkan pendapat sahabat juga. Jadi kita terus pergi kepada pendapat sahabat. Okey, secara tak langsung saya membantu tuan-tuan dan puan untuk macam mana nak faham ayat tu dengan tepat. Sebab terjemahan ni kadang macam-macam kita jumpa terjemahan dia. Tapi saya tunjukkan kepada tuan-puan, yang kita nak gunakan maklumat pada malam ni adalah pendapat daripada Sayyidina Ali. Kalau orang tanya, dari mana saya boleh dapat ulasan tafsiran Sayyidina Ali ni? Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Al-Tabari dan lain-lain. Okey. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pernah suatu hari dia menaiki mimbar. Dalam nota ni saya dah letakkan dah teks yang dalam bahasa Arab tu sendiri. Yang mana kata Ibnu Kathir dan Al-Tabari pun menukilkan maklumat mengatakan Sayyidina Ali ni dia pernah naik satu mimbar. Mimbar itu ketika itu di Kufah. Kufah tu di Iraq lah. Lalu ketika dia naik mimbar tu, dia naik mimbar, dia bercakap lah. Maka ketika dia naik mimbar, dia buka Q&A. Dia buka question and answer. Dia buka sesi soal jawab. Dia kata macam ni. Dia kata, la tas'aluni an ayatin fi kitabillah wala an sunnati an rasulillah illa amba'tukum bidhalika. Okey, kata Sayyidina Ali, tidaklah kamu bertanya kepada aku tentang mana-mana ayat di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran,
ataupun kamu nak tanya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia kata aku pasti, bukan pasri dekat sini. Ya Allah, mungkin saya lapar kot kan. Okey, di sini ni ti ni, pasti. Minta maaf pasti. Pasti. Maka Sayyidina Ali kata, kalau kamu tanya aku apa-apa ayat dalam Al-Quran, kamu tanya apa-apa tentang hadis Nabi SAW, pasti aku akan bagi tahu kepada kamu apa yang kamu tanya itu. Tiba-tiba bangun seorang lelaki namanya Ibnul Quwwa. Ibnul Quwwa. Kena tambah satu lagi W kat situ. Ibnul Quwwa. Dia tanya soalan. Sebab tu orang dulu kalau mereka bersembang, kalau mereka jumpa, mereka akan saling cerita tentang apa? Cerita tentang Al-Quran, cerita tentang hadis Nabi SAW. Jadi ada seorang lelaki namanya Ibnul Quwwa, dia pun tanya. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Amir ni maksudnya leader, ketua bagi orang-orang beriman, khalifah lah. Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin." Dia kata, sebenarnya Ibnul Quwwa ni dia nak tanya soalan tentang surah Dariyat. Dia tanya ayat 1 sampai ayat 4 dia tanya. Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, apa makna ayat wadhariyati zarwa?" Maka Sayyidina Ali jawab. Sayyidina Ali kata, wadhariyatu zarwa tu dia kata ar-rih. Dia kata wadhariyatu zarwa tu, sekejap ya, saya ambil tinta yang lebih nipis sikit. Dia kata wadhariyatu zarwa tu dia kata ar-rih. Ar-rih tu apa? Angin. Kita dapat jawapan dah. Oh, wadhariyatu zarwa tu punya angin. Lepas tu laki kita tanya pula, ayat falhamilati wiqra, ayat nombor 2 ad-dariyat tu apa? Ali mengatakan itu awan. Dia kata as-sahab. Dia kata as-sahabu. Dia kata awan. Okey. Lepas tu dia tanya, ayat nombor 3 faljariyati yusra tu apa? Ali kata as-sufunu. Kapal-kapal. Dia kata kapal-kapal. Okey, dapat as-sufunu. Lepas tu ditanya, ayat nombor 4 tu apa? Fal muqassimati amra. Maka Ali kata, oh tu adalah malaikat. Itu adalah para malaikat. Dapat? Kan? Angin, awan, kapal-kapal, malaikat. Jadi, tafsiran ayat yang kita ambil terjemah ni betul lah. Betul, jangan bimbang. Angin, ayat 1, nombor 2 awan, nombor 3 kapal-kapal, nombor 4 malaikat-malaikat. Okey. Dapat jawapan kan? Okey, sekarang mari kita hubung kaitkan, sebab kita boleh dapat dia jawapan. Apa penting sangat angin yang menerbangkan tu? Sampaikan dipilih jadi nama surah. Betul tak? Kenapa? Ini fungsi kita belajar. Okay, Allah Ta'ala, sebab penamaan surah ni dia adalah wahyu. Dia adalah tauqifi. Kita dah bincang dulu awal mula-mula belajar. Mesti ada sebab. Okey. Di sini maknanya kalau Allah gunakan angin tu sebagai sumpah, maknanya tentu angin itu ada nilai. Ada kepentingannya. Mesti ada kehebatan pada angin tu. Kalau tidak, Allah tak jadikan ia sebagai perkara dalam sumpah. Okey. Jadi apa fungsi angin ni? Jadi kalau kita tengok ayat 1, demi angin kan, maka angin tu sudah pasti ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan awan. Betul tak? Angin tentu ada kaitan dengan awan. Okey, awan membawa apa? Menghamilkan apa? Mengandungi apa? Mengandungi air hujan. Maknanya sekarang kita dapat jawapan sedikit. Allah bersumpah dengan angin tu, rupa-rupanya Allah nak kaitkan angin itu juga yang ada kaitan dengan hujan. Yang hujan itu dikaitkan dengan awan. Okey, dapat tak? Okey.
Kemudian apa berkaitan angin dengan kapal-kapal? Oh, kapal-kapal ni, kapal-kapal dia takkan boleh berlayar. Kalau zaman dulu tu kan, mereka sangat bergantung kepada angin. Kan? Maka kapal-kapal macam mana dia nak berlayar? Kalau tak ada angin, maka yang akan menggerakkan kapal ni adalah angin. Jadi kat sini kita nampak dah, oh angin ni rupa-rupanya besar peranan dia dalam hidup kita. Okay? Kalau zaman dulu, memang angin ini dia besar, dia berkait rapat dengan awan. Kerana angin inilah yang akan menolak awan. Awan inilah yang akan menurunkan air hujan. Kat mana dia nak turun? Fungsinya pada angin. Sebab awan dia takkan bergerak kalau tanpa angin. So dia akan gerakkan awan tu. Awan tu pula ada apa? Ada air hujan. Air hujan ni kalau dia turun dia bawa apa? Dapat dah jawapan sedikit kan? Air hujan ni kalau dia turun dia bawa apa dia nak buat? Apa fungsi air hujan dalam hidup kita? Apa fungsi air dalam hidup kita? Air. Baru ni kan Selangor kan mengalami gangguan air sampai ada orang nak saman Kajat Negeri Selangor. Sebab apa? Sebab air terputus berkalan. Punya penting air. Tapi kita jangan lupa, air itu sumbernya dari mana? Salah satu sumber utamanya adalah daripada air hujan. Air hujan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan awan. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan juga dengan angin. Okay, kat situ kita nampak dah. Oh, di sebalik Az-Zariyat ni, kan, angin ni kita ingat macam angin biasa-biasa. Tak. Dia ada kaitan dengan air hujan juga. Air hujan kalau dia turun, dia buat apa? Air hujan. Dia kalau dia turun nak buat apa air hujan ni? Kita belajar bab air. Dalam banyak hidup manusia ni, kalau nak hidup, sumbernya daripada air. Air tu sumber utamanya daripada mana? Daripada hujan. Okey, jelas kat situ. Maknanya, Az-Zariyat ni, dia nak dikaitkan dengan rezeki. Apa kaitan rezeki dengan bab iman, bab akidah? Kejap lagi kita akan ulas lagi. Perlahan kita ulas. Okay. Lepas tu, apa kaitan kapal? Kapal-kapal ni kan merupakan sumber rezeki juga. Betul tak tuan-tuan perempuan? Orang-orang dulu, kita kan sedia maklum, bumi kita ni 70%-nya adalah lautan. Betul tak? Kalaulah kapal tak boleh berlayar dekat laut, macam mana kita? Kan sedangkan kapal-kapal itulah yang dulu bawa bekalan-bekalan, nak berlayar, nak pergi satu tempat ke satu tempat. Maknanya pada kapal-kapal itu juga ada berkaitan dengan rezeki manusia. Ada berkaitan dengan kehidupan manusia. Macam air hujan tadi tu. Lepas tu Allah menyebut tentang malaikat-malaikat yang membagikan urusan. Maka antara malaikat yang penting, yang bawa turun hujan, uruskan juga hujan, yang jaga keselamatan ni juga adalah malaikat. Dan ada malaikat yang sangat penting, iaitu malaikat yang mengaturkan urusan rezeki. Jadi sebenar-benarnya Zariyat ni dia nak dikaitkan dengan rezeki. Baca surah Zariyat, dia dikaitkan dengan Allah yang mengurniakan rezeki. Rezeki itu ada kaitan dengan angin. Jadi Allah bersumpah dengan angin tu bukan sumpah yang biasa-biasa. Dikaitkan dengan rezeki. Sebab apa? Sebab manusia ni dalam hidup dia akan fikir apa? Dia tentu kita dalam hidup kita ni benda yang paling besar nak fikir. Nak makan apa? Betul tak? Kan nak makan apa ni? Sebab tu kerajaan sekarang bertembung antara bab nyawa ke, bab kesihatan dengan bab ekonomi.
Tak boleh lari dua-dua tu. Kan? Betul tak kan? So, kena memikirkan sesuap nasi nak dimasukkan dalam mulut ni. Orang duk fikir esok nak makan apa. Duk fikir pasal rezeki. Jadi apabila turunnya surah ni, ketika mana Nabi belum berhijrah, maknanya semua orang mereka akan fokus kepada bab rezeki, bab makan minum, semua orang faham. Benda tu memang lekat di hati. Kan? Benda tu memang menjadi benda yang tak boleh dipisahkan. Sebab tu Allah bersumpah demi ini. Sebenarnya dia dikaitkan dengan rezeki. Okey, mungkin kita tak nampak lagi tentang rezeki tu. Nanti saya akan tunjukkan ayat yang jelas-jelas dalam surah Al-Zariyat tu. Tapi secara langsung kita dah dapat dah kaitkan dengan rezeki tu. Pasal sumber air yang boleh menumbuhkan tanam-tanaman, betul tak? Yang menumbuhkan ladang-ladang, yang menumbuhkan pokok-pokok kurma dan sebagainya. Semua orang faham maklumat tu. Okey. Jadi kita terus pergi kepada tema dia, lepas tu kita patah balik kepada ayat 5 dengan 6. Okey. Kita masuk kepada ayat 5 dan 6 ni, lepas tu pergi tema. Okey. Lepas Allah bersumpah tu dengan yang 4 perkara tadi tu kan. Dengan 4 perkara awan, angin, awan, kapal-kapal dengan malaikat-malaikat yang masing-masing ada peranan dia. Maka inilah jawab sumpah dia, ayat 5. Ayat 5 ni, inilah sebenarnya penegasan ataupun dipanggil, istilah dia dalam belajar bab sumpah, dia panggil jawab sumpah. Inilah penegasan dia. Inilah sebenarnya penegasan utama yang kenapa Allah bersumpah tadi tu. Jadi Allah nak menegaskan bahawasanya innama tu'aduna la sadiq. Hanya sesungguhnya apa yang dijanjikan tu'adu, apa yang dijanjikan kepada kamu, la sadiq. La sadiq ni maknanya pasti benar-benar janji tu akan berlaku. Jadi dekat sini, ini ayat 5. Sebenarnya, lepas Allah sumpah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tadi, tu Allah kukuhkan perkara 1, 2, Allah nak kata, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kamu ni pasti benar. Pasti benar. Janji yang telah dijanjikan kepada kamu pasti benar. Benar apa? Pasti benar berlaku. Tapi kita belum dapat lagi jawapan. Apa yang Tuhan janji tu? Benar-benar tu. Pasti benar. Apa yang Tuhan janji tu? Pasti benar berlaku tu apa? Okey. Kalau kita baca pada ayat nombor 6, kita juga dapat jawapan dia. Wa inna dina lawaqi'. Dan sesungguhnya hari din, hari pembalasan itu lawaqi', pasti. Waqi' pasti terjadi. Maknanya ayat 6 bagi tahu tentang pembalasan. Saya kena besarkan sikit dia punya tulisan dia. Okay. Pembalasan dekat sini kan. Dia cerita tentang pembalasan dekat sini. Pembalasan tu apa? Hari kiamat. Allah kata pasti akan datang hari pembalasan. Maksudnya sesi pembalasan tu pasti akan jadi. Tapi ayat nombor 5 ni apa? Apa yang Allah janji tu? Apa yang dijanjikan tu? Dia ada kaitan nombor 6. Sebenarnya apa yang Allah janjikan tu sebenarnya merujuk kepada manusia kalau dia dah mati nanti dia akan dihidupkan semula. Maknanya hidup dibangkitkan daripada kubur untuk hidup semula. Itulah sebenarnya makna tu'aduna. Apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu sebenarnya nak merujuk kepada kalau kamu dah mati nanti, berada di dalam kubur, kamu akan dihidupkan semula.
Maka kalau dah hidup semula di hari akhirat, kamu akan menemui ad-din, iaitu pembalasan. Pasti akan berlaku. Okey, dekat sini. Kenapa sampai Allah bersumpah dengan 4 perkara tadi tu? Kenapa Allah menyebut 4 perkara tadi tu? Kemudian sebenarnya Allah nak kaitkan dengan hidup semula selepas mati. Dikaitkan dengan rezeki tadi. Apa perkaitan dia? Sekarang kita dapat dah Ad-Dariyat tu. Dah tahu dah sedikit maklumat. Oh, Ad-Dariyat tu sebenarnya fokusnya tentang rezeki rupanya. Okey, rezeki rupanya. Tapi kenapa dengan rezeki tu? Baca ayat 5 dan 6, dia pergi topik lain lah. Dia pergi kepada topik, nanti kalau dah mati, hidup semula, nanti akan melalui sesi hari pembalasan amal. Apa perkaitan 4 ayat pertama dengan 2 ayat ni? Sebenarnya ada perkaitan dia. Okey, rezeki dengan hidup semula di hari akhirat. Dia ada perkaitan dia. Perkaitan dia dekat mana? Okey, kejap lagi kita akan terangkan lagi. InsyaAllah. Jumpa perkaitan dia jadi. Okey. Kita terus pergi kepada tema. Okey, sebelum kita terus kepada tema, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, betul ke ayat 5 ni cerita tentang hidup semula nanti lepas mati? Ayat 6 ni memang pasal hari kiamat, 5, 6 ni pasal hari kiamat. Okey, saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Saya tunjuk pada tuan-puan ni adalah untuk tuan-tuan belajar juga. Kalau kita nak dapat satu kepastian, ayat 5, 6 ni apa yang Allah janji ni sebenarnya? Maka kita disiplin kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Antaranya saya tukirkan tuan-tuan tafsir At-Tabari. Okey, tafsir At-Tabari. Okey, dalam tafsir Tabari, Imam Tabari dia kata ayat yang kata innama tu'aduna lasadiq tadi tu, dia kata ia bermakna apa? Dia kata innal ladzi tu'adu ayyuhan nasu min qiyamis sa'ah wa ba'thil mauta min quburihim lasadiq. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu wahai manusia tentang apa sebenarnya? Tentang hari kiamat dan kebangkitan orang yang mati dari kubur-kubur mereka itu amatlah benar. Jadi inilah yang saya hijaukan inilah. Tulisan yang saya hijaukan inilah pentafsiran kepada ayat yang ke-5 tadi. Rupa-rupanya yang Allah janji itu sebenarnya adalah janji bahawasanya nanti manusia-manusia ni lepas dia mati dia akan hidup semula nak pergi kepada hari kiamat. So ayat 6, Imam Al-Imam Al-Tabari dia kata, makna ayat 6 dia kata wa inna dina lawaqi', dia kata innal hisaba wath-thawaba wal-iqaba lawajibun. Dia kata sesungguhnya penghisapan, ganjaran pahala dan hukuman pasti akan berlaku. Wallahu mujadzin ibadahu bi'amalihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan hamba-hambanya. Maknanya ulasan At-Tabari ni sebenarnya nak merujuk kepada apa? Nak merujuk kepada nanti kalau dah hidup semula di hari akhirat, kan, manusia akan diberi balasan. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Yang akan balas semua itu adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang-orang Arab musyrikin. Masa tu masih lagi fasa belum hijrah. Nak kukuhkan akidah mereka. Nak kukuhkan iman mereka. Rupa-rupanya surah Dariyat ini Allah nak tekankan tentang hari kiamat. Tapi apa kaitan dengan 4 ayat pertama tadi? Apa kaitan dengan rezeki tu? Dengan hari kiamat ni? Okey, kita tengok tema dia. Okey, temanya. Okey. Tema dia seperti yang saya selalu kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, salah satu kitab rujukannya adalah kitab Dilalah Asma'il Suwaril Quraniyah yang dikenal oleh Dr. Ali Hasan Ira'afan. Beliau mengatakan tema surah ni adalah Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah
Dekat sini. Cantik dia ulang. Dia kata Allah Ta'ala ni, ingat tak tadi kita katakan? 4 ayat pertama tentang rezeki. 2 ayat terakhir tadi, 2 ayat tadi pasal hari kiamat. Apa perkaitan dia? Maka digabungkan 4 ayat pertama dengan 2 ayat pertama tadi tu, maka isu besarnya sebenarnya pasal Allah. Sebab apa Allah? Sebab Allah Ta'ala lah yang menjadi pembangkit kehidupan semula. Betul tak? Siapa yang akan hidupkan manusia semula kalau dah mati? Jawapannya adalah Allah. Allah itulah juga yang memberikan rezeki kepada kamu. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau rezeki tu hanya Allah je yang boleh bagi. Kapal-kapal berlayar tu Allah je yang boleh gerakkan. Menggunakan angin-angin itu kan, yang jaga air hujan tu turun Allah juga sumbernya kan. Maksudnya orang Arab dia tahu, ya betul, kapal-kapal tu tak ada siapa yang boleh jaga kapal-kapal tu boleh gerakkan kapal-kapal tu, melainkan Allah tu je yang datangkan angin, yang gerakkan awan, turun hujan. Okey. Jadi kalau korang semua mengakui perkara itu, Allah inilah sebenarnya yang berikan kepada kamu rezeki, menunjukkan Allah tu berkuasa dan sebagainya. Mengapa kamu tidak boleh bersetuju? Kenapa kamu tidak boleh mengakui bahawa yang akan hidupkan balik kamu mati nanti adalah Allah tu? Korang semua hidup kat muka bumi ni, sumber hidup tu dari Allah. Kenapa kamu boleh tak percaya yang akan sumber hidupkan kamu semula nanti lepas mati adalah Allah? Okey. Nampak tak? Nampak tak perkaitan dia? Maknanya Allah ni lah pembangkit kepada rezeki. Allah ni jugalah yang akan membangkitkan kehidupan. Maknanya daripada rezeki orang hidup. Maknanya masa dekat dunia ni Allah lah sumber kepada orang nak hidup. Maka nanti di hari akhirat Allah jugalah sumber kepada nak hidupkan balik manusia tu. Itu tema dia. Okey, untuk kuatkan lagi tema ni, saya kongsikan satu lagi buku rujukan. Sebenarnya ada banyak buku. Okay, tapi saya rujukkan satu lagi buku, kitab, yang dikarang oleh, yang dihimpunkan oleh Syekh Muhammad Khalil dalam buku Awalul Marrah At-Tadabbur Quran. Beliau mengatakan tema surah ni sebenarnya cerita tentang memberi, menghalang rezeki itu di tangan Allah. Tapi tema dia sebenarnya dia hanya kaitkan dengan rezeki saja. Kaitkan dengan rezeki saja. Sebab itu kita guna dua rujukan tadi untuk mengkaitkan. Sebab kalau hanya kata memberi dan menghalang rezeki itu di tangan Allah, nanti mungkin orang tertanya-tanya, apa kaitan dengan surah ni, surah Makiyah, apa kaitan dengan akidah, apa kaitan dengan kiamat? Sebenarnya sama je. Sebab tu kita gabungkan dua. Jadi berdasarkan dua rujukan ni, memang tema surah ini bagus. Kalau tuan-tuan tulis dekat Quran terjemahan tu, surah Az-Zariyat, tema dia cerita tentang sekian. Dah jelas? Untuk kuatkan lagi ketemaan ini, tema ni nak kuatkan lagi, mari saya tunjukkan tuan-tuan ayat-ayat yang menguatkan tema ni. Sebenarnya tema ni dia dapat setelah ayat. Bukanlah ayat tu menguatkan tema. Sebenarnya tema ni para ulama setelah baca ayat 1 sampai 60 ayat ke semua sekali tu, baru mereka keluarkan tema. Tapi untuk mengukuhkan tema ni, kita akan membuktikan dari sudut kandungan ayat dalam surah Az-Zariyat. Saya tunjukkan. Kita tengok je, mudah je. Kalau kita buka ayat nombor 22, kita akan jumpa tentang rezeki kat sini. Cuba tak ayat. Wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit pula terdapat rezeki kamu. Di langit ada rezeki kamu. Di langit tu ada apa? Di langit tu apa sebenarnya di langit tu? Sebenarnya adalah air
hujan. Ada kaitan tak dengan awan yang kaitan dengan wadhariyati zarwa dengan falhamilati wikra tadi? Ada kaitan lah. Tapi di sini Allah sebut langit. Dekat langit tu ada rezeki kamu. Maknanya apa? Air hujan. Okey, jelas. Maknanya, oh betul lah. Seperti apa tema yang dikemukakan tadi tu. Okey, kita kuatkan lagi maklumat ni. Kita tengok lagi ayat yang berikutnya. Kita tengok ayat nombor 57-58. Kita akan jumpa ayat 57 perkataan rezeki. Kita akan jumpa ayat nombor 58. Allah Maha Pemberi rezeki. Okey. Kita baca ayat nombor 57. Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah kata, aku sama sekali tidak mahukan sebarang rezeki daripada kamu, kata Allah. Dan aku juga tidak mengkehendaki supaya mereka diberi makanan kepada aku. Sebab apa? Sebab apa? Allah kata, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana bahawasanya Allah nilah yang pemberi rezeki. Jadi Allah ni pemberi rezeki, maka tak payahlah kamu nak bagi rezeki pula kepada Allah. Tak perlu kamu beri makan kepada Allah. Kamu tu yang diberi makan oleh Allah. Allah lah pemberi rezeki kepada kamu. Okey, kat sini kita dapat kukuhkan lagi tentang tema tadi tu. Lepas tu daripada tema tadi tu, kita dapat kukuhkan lagi nama surah tu pada angin. Okey. Lepas ni kalau maknanya, oh rupanya pada wadhariyat ni, di situ ada rezeki kita rupanya kan. Pasal rezeki tu, pasal kehidupan tu sebenarnya. Kan? Tapi surah Wadhariyat ni tak famous. Dia bukan surah popular di kalangan orang Melayu. Sedihnya. Sebab apa? Sebab tak sebut baca Zariyat ni dapat pahala apa, dapat pahala apa. Lepas tu kadang-kadang kalau kita buat kelas tadabbur surah tu Zariyat, kadang-kadang amat menyedihkan orang nak ikut. Sebab apa? Dia bukan surah popular. Tapi kalau surah popular jadi bacaan kan, oh ramai orang ikut. Orang kata laku keras lah surah tu. Kalau boleh kita baiki. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Saya tak kata tuan-tuan perempuan. Tapi dapatan pengalaman mengajar kita tahu. Sayang 1000 kali sayang kalau kita hanya nak belajar Quran sekadar sebab kita nak jadikan surah tu bacaan harian kita sebab kita nak kejar fadilat tu. Tapi kita kena ubah. Tapi saya yakin kita yang belajar tu sebab pertama ialah sebab surah tu nak jadi sebagai zikir, lepas tu kami nak faham betul. Itu satu tindakan yang baik. Bukan sekadar nak baca saja tapi nak fahamkan. Tapi kalau boleh, belajarlah semua surah-surah walaupun dia tak popular di kalangan kita semua. Sebab apa? Tujuan Al-Quran diturunkan bukan semata-mata nak mengejar kepada kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi adalah untuk apa? Memantapkan iman. Okey, untuk melihat kebesaran Allah, untuk mengingatkan asal usul kita. Okey, nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas dekat sini. Dapat ya? Okey, kita tambah satu lagi. Bebel pula ustaz ni malam-malam orang katakan. Tahu perempuan pula. Okey. Okey, ayat 48 ini bukti lain yang ada kaitan dengan rezeki. Allah cerita pasal wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi pula kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik menghamparkan. Apa kaitan bumi dengan rezeki? Sudah pastilah. Bumi ni Allah hamparkan. Hamparkan maksudnya Allah permudahkan untuk kita mendiami bumi, nak buat rumah, nak cari kediaman, nak cari rezeki. Bumi ni Allah buat untuk kita. Tapi kita buat apa untuk Allah?
Allah buat semua untuk kita. Allah jadikan langit untuk turunkan hujan, jadikan angin untuk manusia, kapal-kapal boleh layak untuk manusia. Allah buat semua untuk manusia. Tapi sepatutnya manusia ni, sepatutnya kehidupan dia, semua sepatutnya untuk Allah. Allah paparkan bumi ni, hamparkan bumi, menunjukkan kaitan dengan rezeki. Sebab saya nak kuatkan tema tadi tu dan nak kuatkan dengan nama surah tadi. Okey, lepas tu kita baca lagi. Ini agak-agak rezeki kat mana? Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, ada ayat dalam surah Dariyat yang cerita Nabi Allah Ibrahim dapat rezeki anak. Rezeki anak tu anak yang mana? Anak iaitu Nabi Ishaq. Nak tahu kisah Nabi Allah Ibrahim dapat rezeki anak dalam surah Dariyat salah satu daripadanya. Kan? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa pula lah kisah Nabi Ibrahim dapat anak ni duduk surah Dariyat? Tapi malam ni Allah bagi kita rezeki, kita dapat jawapan dia. Oh, rupa-rupanya kisah isteri tua Nabi Allah Ibrahim, isteri pertama dia, kan mak kepada Nabi Ishaq yang dah tua umur dia, kan baru dapat anak. Allah letak dalam surah Dariyat, baru kita tahu perkaitan dia dengan surah Zariyat. Kenapa? Kerana kita dah tahu Zariyat namanya apa, sebab apa dipilih. Okey, tapi saya bawa ayat 26 sajalah. Kalau tuan-tuan nak baca ayat panjang kisah Nabi Ibrahim tu, macam mana malaikat datang dekat dia, tuan-tuan dan puan-puan kena buka ayat bermula ayat nombor 24, 25, 26 sampailah ayat nombor 30. Mudah dia, ayat 25 sampai 30. Tuan-tuan akan tahu, bukan 30, maafkan saya. Yalah, dia kalau pasal anak tadi tu dia sampai 30 saja. Ayat 25 sampai 30. Tapi kisah Ibrahim yang lain tu ada ayat lain lah. Lepas tu ada cerita lain. Tapi kita nak tengok pada, kalau nak tahu cerita dia rezeki dia dapat anak. Kan? Allah cerita dia dapat rezeki, dapat anak tu dalam surah Zariyat. Dia ada dua surah lain. Ada dalam surah Hud, ada dalam surah Hijr pun ada. Tapi kita tengok pada cerita ni, kat mana kaitan rezeki dengan kisah Ibrahim tu dengan Wadhariyat Zarwa tadi, dengan nama surah Zariyat tu. Okey. Terujuk ayat 25 sampai ayat nombor 30. Saya mohon maaf sebab saya tak sempat. Maafkan saya atas pengurusan waktu. Tak sempat tu bukan kerana masa tu tak cukup, tapi kelemahan diri untuk menguruskan masa sehingga tak sempat nak letakkan ayat tu dekat nota, terjemahan tu dalam nota. Terjemahan ni saya bukan copy paste, saya bukan copy paste dalam apps. Tapi saya memang tengok pada terjemahan, saya tulis balik semula. Kemudian, jadi saya minta maaf lah atas kekurangan diri. Jadi saya dah sebutkan tadi nombor surah tadi, tentang tolong baca nanti ya. Saya dah sebut awal-awal pengisian tadi, muka surat berapa boleh jumpa surah Ad-Dariyat ni. Okay, kita nak tahu kisah Ibrahim tu, dia dapat anak tu, nama Ishaq tu, dia dapat anak Ishaq tu ayat 24 sampai ayat nombor 30. Tapi cuma saya nak ambil bermula ayat 26 lah. Ayat 26 ni sebenarnya bukan di sebalik Nabi Ibrahim dapat rezeki anak, tapi Nabi Allah Ibrahim dia dapat rezeki dari sudut lembu panggang. Kat mana cerita dia? Kita bacalah ayat nombor 24, 25 sampai ayat nombor 26. Okey, ayat 24 25 cerita tentang malaikat datang dekat rumah Nabi Ibrahim malam tu. Cerita dia panjang nak cerita, ya Allah, berapa dah jam. Saya minta maaf, kadang saya lemah menguruskan waktu. Sikit lagi dah nak habis dah. Sebab tu saya target satu surah je. Nampak macam sekejap je. Tapi lama juga kan. Okey. Tadi kita berhenti, kita mula berapa? 9 suku. Saya dah habis sejam dah. Tak apa ke tuan-puan? Sepatutnya tadi kita kata 1 jam je kan. Sepatutnya 10 suku ni dah dekat 10.30. Tetap boleh lagi ke ni? Sikit je lagi. Boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz.
Masya Boleh Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Saya risau juga ni. Okey. Tak apa ya. Okey, tak apa. Tak perasan tak. Okey. Cerita dia, sebenarnya Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya malaikat datang tu, malaikat yang sama nak pergi rumah Lut. Malam yang sama. Maknanya sebab Ibrahim ni dia duduk sama dengan Nabi Allah Lut, dia satu batch. Dia dua rasul berada pada tempat yang hampir sama. Lut dengan Ibrahim. Cuma Al-Quran tidak menerangkan hubungan kekerabatan Lut dengan Ibrahim. Itu tidak ada. Walaupun banyak yang kata dia tupak saudara dia lah macam-macam. Ianya hanya pendapat saja. Tidak didokongi oleh mana-mana ayat Quran dan hadis. Okey, kita nak cerita lah. Okey, maknanya malam yang sama mereka nak pergi rumah Lot, malaikat-malaikat tu mereka singgah di rumah Ibrahim. Tapi mereka datang bukan dengan bersayap, tapi menyerupai lelaki-lelaki yang handsome, yang ganteng. Datang rumah Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim dihidangkan makanan. Dia tak tahu tu malaikat. Kalau dia tahu tu malaikat, tak perlulah dia hidang makanan. Sebab tu kat ayat nombor 26 ni, faragha ila ahli. Kemudian dia masuk mendapatkan ahli keluarganya. Faragha ni maksudnya cepat-cepat tetamu sampai, cepat-cepat dia sediakan untuk hidangan pada tetamu dia. Faragha tu macam dia cepat-cepat. Dia pergi jumpa isteri dia. Ahlinya tu maksudnya isteri dia. Yang disebutkan namanya adalah Sarah tu, isteri pertama dia. Kan? Dia cepat-cepat pergi jumpa Sarah. Lepas tu dia buat apa? Faja'a bi'ijlin samin. Dibawa kepadanya seekor anak lembu gemuk yang panggang. Yang dipanggang. Lama, Masya Allah. Kita belajar. Kan? Inilah cara nak menyambut tetamu. Anak lembu panggang. Betul tak? Jadi kita kena prepare dah sesuatu makanan istimewa kat rumah kita kalau rumah kita ni kena banyak tetamu datang. Kan? Tapi kalau baca ayat nombor 27, tetamu datang tu, dia tak nak sentuh anak lembu tu. Kalau kita, Masya Allah, lembu panggang, kambing panggang. Kan? Tapi bila kita sentuh, baru tahu yang datang tu adalah malaikat. Lepas tu malaikat kata, kami mai kat rumah hang ni sebenarnya nak bagi tahu, dia kata, bahawa isteri kau akan dapat anak. Akan dapat seorang anak yang alim. Isteri dia datang, apa? Sambil dia tepuk, dia menepuk wajahnya. Dia kata apa? Aku ni dah tua, mandul, macam mana boleh dapat anak? Okey, lepas tu panjanglah cerita dia. Okey. Maknanya, cerita Nabi Allah Ibrahim ketika umurnya dah tua, isteri dia dah tua, mandul, tapi boleh dapat anak, apa berkaitan dengan nama surah tadi? Maknanya, kisah Nabi Allah Ibrahim ni ada kaitan dengan rezeki anak, ada kaitan dengan rezeki anak lembu kambing panggang yang gemuk. Dia bukan roti kosong je tau, bukan. Tapi dia tawakal, ada kaitan dengan rezeki. Tak apa, kalau kita layan tetamu, bagi tamu makan yang sedap-sedap, pasti ada rezeki dari Allah. Itu pun sebenarnya ada berkaitan dia. Dan apa berkaitan dengan dapat anak tadi? Bayangkan, perempuan dah tua, kalau kita panggil dalam istilah kita monopause lah, contohkan dah tua dah, lepas tu memang dia mandul. Macam mana dia dapat anak? Kalau kita pergi klinik-klinik pakar pun dia kata, minta maaf lah puan, dari sudut kesihatan pun memang kita kata payah nak dapat lah. Tapi Allah Ta'ala bagi juga. Kenapa letak dalam surah Zariyat tu? Kenapa dalam surah Zariyat tu? Nak mengkaitkan tadi tentang apa? Tentang Allah Ta'ala ni dia boleh beri, dia boleh hidupkan mana-mana manusia kalau dia nak bagi. Dia boleh bagi anak tu. Ada kaitan tentang nak menghidupkan manusia selepas mati nanti. Allah Ta'ala boleh buat. Boleh hidupkan dan dikaitkan dengan rezeki. Yang mengurniakan anak yang kata orang logiknya memang tak boleh dapat anak dengan tua dan mandul.
tapi Allah tu boleh buat apa saja. Dialah sumber rezeki kepada anak, dia jugalah yang akan menghidupkan manusia setelah mati nanti. Itu yang pergi kepada tema surah tadi tu. Dah tamat. Alhamdulillah. Okay. Ini seberingkaslah. Jadi saya rasa cukup dengan satu surah pada malam ni. Jadi kita dapat dah maklumat pada malam ni tentang penamaan surah Ad-Dariyat dan tema suratul Zariyat. Dua je objektif utama kita sebenarnya. Kita nak tahu kenapa surah tu nama Zariyat dan kita nak tahu tema suratul Zariyat. Dan alhamdulillah rezeki Allah bagi kita, kita juga dapat memahami 60 ayat suratul Zariyat sebenarnya. Walaupun kita tak belajar 60 ayat tu lagi. Kerana 60 ayat tu paling penting, objektifnya apa? Tujuannya apa? Itulah yang ada pada nama surah, itulah yang ada pada tema surah Al-Zariyat. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa? Sekejapnya. Okey, nota boleh ambil dekat link drive Google tu ya. Saya dah kongsikan di bahagian ruangan chat, di Zoom atau di FB bahagian komen. Boleh ambil kat situ. Okey. Sekejap. Nota Ustaz. Ustaz terhantar surah Qaf. Bukan untuk yang hari ni punya nota. Itu surah Qaf. Ya. Tak, nota dalam Google Drive ada tak? Yang surah... Itu surah Qaf. Yang hari ni punya tak ada. Ya. Saya Tak apa, Ustaz. Sekejap. Tak apa, sekejap. Saya rasa saya hantar surah tu. Tapi dekat Telegram? Sama juga, saya dah check dah. Ya, surah Qaf. Saya hantar surah Qaf. Ya. Masya Allah. Tak apa, Ustaz. Boleh juga follow tadi. Tak apa. Boleh juga follow. Okey. Kita follow. Okey, tak. Okey, Telegram ni. Iyalah. Kejap. Nota baru. Mana pula nota nama surah? Saya tak hantar. Tak apa, Ustaz. Boleh follow. Mohon maaf ya. Kelemahan Tak apa, Ustaz. Saya letak. Surah Qaf. Mohon maaf banyak-banyak. Saya agak kekabutan lah. Banyak kabut sikit. Ya, tadi Ustaz hantar last minute just before class start kan? Ya. Ustaz. Saya pun terhantar pada isteri saya sebab yang jaga Google Drive ni buat perempuan yang buatkan Google Drive tu adalah isteri saya. Dialah yang uruskan nota tu. Jadi saya hantar pada Telegram beliau akan masukkan. Rupanya saya hantar dekat dia yang kosong. Patutlah tak ada. Saya minta maaf ya, agak tak apa, Ustaz. Sebab sibuk menyambut ada ahli keluarga baru kami ya. 4 ekor anak kucing sebenarnya. Mohon maaf atas kelemahan. Okey, tak apa. Nanti saya kongsikan malam ni juga. Okey, ada apa pertanyaan selain tu? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Jelas tak? Boleh ikuti tak? Jelas. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Okey, kalau tak ada apa soalan, insyaAllah malam ni juga beri saya waktu dalam kurang pada setengah jam, nanti boleh tengok nota suratul Zariyat. Tapi dekat WhatsApp saya hantar surah apa? Sama Qaf juga. Semua Qaf, Ustaz. Qaf juga. Ya. Innalillahi. Tak apa, Ustaz, tak apa. Okey, tak apa. Saya hantar semula nanti suratul Zariyat. Sekejap ya. Okey. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan dengan surah At-Tur dengan suratun Najm. Surah At-Tur dengan surah An-Najm insya-Allah pada minggu depan. Jadi siapa yang esok ada ke lapangan pada waktu pagi jam 10.30 dijemput mengikuti perbincangan untuk surah Al-Kahfi insya-Allah. Besok kita bertemu ya. Jadi kalau ambillah mana-mana janji, boleh isikan ruang itu dengan waktu-waktu yang terluang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. astaghfiruka wa atubu ilaik.